A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada Johan baru, Aida Zurin ya. Orang pertama yang menyapa tu apa? Aida Zurin. Ya, Waalaikumsalam. Lepas tu Amaris Gitar Smith. Wow, dia yang perasan tak apa pernah main drum dulu dia kata orang ni ya. Amaris Gitar Smith. Lepas tu siapa nombor 3 tadi tu? Ya Allah lupa tadi Puan Zainun ke ya, Kamisah ya, Kamisah Kak Syuk, Cik Nun ini dah anu lain ya. Cik Nun Abu Bakar, Harul Hazri, Haji Rahim ya, Singapura ya. Ya betul. Haji Zainun tadi nombor 3 tak salah, betul ya. Lela Morina ya. Haji Zainun dah sharing dah share dah pun. Terima kasih Haji ya. Yang lain tolong share. Dah 33 orang share, 104 orang dalam kelas. Wow. Nurino, lepas tu Zaim Hadi Miskam. Wah, Zaim Hadi Miskam pun dah ada. Terima kasih Zaim. Orang Kejora tu ya. Nita Azmi, Mia Idi, Lela, Mun Maisma, Ina Zalina, Ji Fazil ya, Kaflizul, JB dah ya. Okey. Rifah Marjan ya, dah ada. Haji Rahim tadi, Faizal Ijal, Dr. Narimah pun dia nak pergi hospital, sempat nak singgah dulu ya. Terima kasih Dok ya. Hanifah ya, Sabirin Sabik, Kak Sab ya, Kak Sab Hussein, Sabirin Sabik tersebut, Mulma Ismail tersebut, Iris, Nur Jahara, Lita Berlita pun dah datang. Terima kasih ya. Kak Syuk dah like dan share, 60 share baru. Coach Hemi Hamijah dah masuk, terima kasih. Suryati, Misa, Nuria Abdul Rahman, ya, Puan Zainun dah kontak ramai sahabat dia ya. Lepas tu Dani Manaf, Nur Ashikin Sudin, Marzati, Syamsinar Sa'an, Coach Emi pun dah share, terima kasih. Nur Azizan, Cik Akmal Musa, Intan Aziz, Khalijah Sairan, Noranisha, Suryati tadi tu, Misa dah hadir, Sabaria Daud, Cik Akmal Musa, Lini Khairuddin, Fauzia Ismail. Ni laju dah ni ya. Coach Amy dah ya. Ramai di share dengan kawan-kawan dia. Najwa Arifin dimasukkan, Dunia Darian, Siti Rohani, Marzati Isa, Sarimah Sa'ari, Kharul Adha, Abu Tohar ya, Shimazia. Ni jangan jumpa ni ya. Shimazia ni jangan jumpa. Hasnah Syahari, Mahmudah Ibrahim, Zairul Zaini. Like dan share guys, like dan share. 119 dah share, terima kasih. Fatin Farhana, Puan Zainun tadi Singapura. Dan dia dah menyapa kerabat dia daripada Arizona ya. Ayu Saim, Muhammad Kharul Ridwan, Aida binti Muhammad Qasim, Siti Mariam, Lina Mukmin, Mun Maisma dah share, terima kasih. Sabri Dasdah dah share. Ni Azian, Siti Mariam, Nurlinda Manari, like dan share. Dah ya. Shimazia tadi, Emma Sherlin ya, Rasima Osman, Cikgu Mutanudin. Cikgu Mutanudin pun awal juga cikgu, not bad cikgu. Among the top 50 lah. Fauzia Ismail, Siti Mariam, Lela Morina, Zainab Hassan, Maimunah Iman ya, Rasimah Osman dah share kata ya. Siti Mariam dah. Cynthia Syawal, ni pun jarang jumpa ni ya. Baba Hassan, Suryati dah share. Olin Kitchen, selalu nampak. Zaitun Zai, Muhammad Syafi'i, Akil Naufal, Zainab Hassan dah share, terima kasih. Zubaidah Namaku Beda. Zubaidah Namaku Beda pun dah ada, dah share pun ya. Mi Ai, Syam Volley, Winter Melon ya. Bukan melon, melon kot ya. Winter melon ya, dia kata sini. Khalijah Sairan, Haja Nurmah ya, Izzuddin, Litawa sudah,
Ain Sun Abu Hasan. Oh, 225 share dah. Okey. Tok Abah tak perasan ya. Okey, kena start. Kerana Hasan sedekah subuhnya dan yang lainnya. Okey, tahniah ya untuk mereka yang sedekah subuh. Tahniah untuk mereka yang menyambut hari lahir. Happy birthday to you, happy anniversary, happy working day to most of us. Untuk mereka yang bersara, selamat menjalankan kegiatan-kegiatan di rumah dengan keluarga, dengan sukarelawan ke, ataupun jaga kesihatan masing-masing, pergi terapi dan sebagainya. Silakan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ya, ingat, apa pun berlaku ya, akan menjadi asbab kita jadi orang hebat, cemerlang dan dikasihi. Itu sebabnya Tok Abah nak sambung ya. Tips untuk ceria dan bahagia. Semalam kita berhenti kat nombor 23. Tip nombor 23, buat perancangan tiap hari agar lebih sistematik. We know what to do. Kita tak tertangguh-tangguh, tidak bertangguh-tangguh sebab dah ada benda yang nak buat. Ingat, manusia bahagia sebab ada orang yang dia boleh disayangi, someone to love, something to do. Jadi something to do ni awak kena buat perancangan. Kadang teman-teman orang yang bercuti atau orang yang bersara, ramai orang yang bersara yang tak ada perancangan, maka dia akan banyak melangut-langut, akhirnya jadi pelupa, banyak penyakit keluar sebab tak gunakan pemikiran, tak merangsang pemikiran, jadi lupa, penyakit keluar, macam-macam masalah timbul. Sebab bila kita tak gunakan apa yang Allah berikan, dia akan dystrophy, dia mengecut, mengurang ya, menghilang ataupun bertambah lemah. Otak tak pakai makin lemah, otot-otot tak gunakan makin lemah. Apa pun yang kita tak gunakan akan jadi makin lemah sebenarnya ya. Dystrophy bahasa fizik dia. Jadi kita kena buat perancangan. Kita bahagia bila ada someone to love, something to do and something to look forward. Ada harapan, ada benda yang seronok ya. Hari ini Tok Abah looking forward sebab malam ni ada forum perdana. Tok Abah kena ponteng kelas bahasa Arab lagi. Malam tadi nak cakap kat cikgu tak sampai hati. Dia kata Tok Abah bagi tazkirah malam ni sebab malam tadi tak sempat ya. Tapi Tok Abah kena bukannya ponteng, kena tidak attend kelas sebab kena buat forum ni Taman Melawati kat komplek MSN ya. Topiknya pun menarik ya. Sifat orang Melayu yang lemah lembut, pengasih, penyayang tu ke mana arah tujunya. Tok Abah pun malam tadi dah bentuk soalan tu sejak semalam. Lepas tu malam tadi dapat ilham pukul 11.30. Sambil-sambil nak tengok tenis, dapat ilham 11.30 sampai pukul 1. Tok Abah duduk kat meja, jawab daripada 9 soalan yang Tok Abah bentuk, 6 soalan Tok Abah dah jawab dengan agak lengkap. Jadi malam tadi tidur nyenyak sebab dapat banyak bahan baru, tip-tip baru, ilmu baru ya, kata-kata mutiara tentang orang Melayu ya, cabaran-cabaran, dan Tok Abah keluarkan balik Tok Abah punya formula bagaimana nak merangsang ya orang Melayu jadi lebih hebat, lebih bertanggungjawab. Dan Tok Abah pagi tadi dapat ya. Sebabnya salah satu cara yang kita dapat ilmu ialah baca TikTok, baca YouTube ataupun baca WhatsApp yang merangsang. Pagi ni Tok Abah tengok dalam satu hari satu hadis ya. Dalam Tok Abah punya WhatsApp ya, satu hari satu hadis, Tok Abah seronok dapat hadis untuk hari ini yang berbunyi very nice ya, very nice. So Tok Abah bacakan ya. Ini satu hari satu hadis yang dikongsi oleh Dr. Ajmal ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, maksudnya siapakah yang mahu mengambil beberapa kalimat dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang lain akan mengamalkannya. Ini yang kerja Tok Abah ni, dapat benda Tok Abah share supaya sama-sama kita amalkan. Maka Abu Hurairah menjawab, aku ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW memegang tanganku lalu menyebut 5 perkara. 1. Jauhkanlah larangan-larangan, nescaya kamu akan jadi orang yang paling beribadah. Itu larangan Tuhan, kita elakkan, kita akan jadi orang yang paling beribadah, orang yang paling taat. Terimalah pemberian Allah dengan rela, bersyukur ya. Nescaya kamu akan jadi orang yang paling kaya. Rupanya orang bersyukur ya akan jadi orang paling kaya dalam dunia. Dan kaya itu luas dia punya maksud, bukannya mesti harta benda saja. Subhanallah. Berbuat baiklah kepada jiran tetangga, nescaya kamu akan menjadi orang yang benar-benar beriman. Tu kalau kita orang yang benar-benar beriman, kena berbuat baik pada jiran tetangga. Jangan sakiti mereka. Jangan susahkan mereka, berbuat baik. Mereka bebas daripada mulut, tangan dan kesan-kesan negatif daripada kita. Subhanallah. Kasihanilah orang lain seperti mana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nescaya engkau akan menjadi orang Muslim yang sebenar-benarnya. Tengok,
orang Islam yang beriman, orang yang kasih pada kawan, pada jiran, pada orang lain seperti disayang pada dirinya. Dan last, nombor 5, janganlah banyak ketawa, kerana banyak ketawa akan mematikan hati. Tak boleh ketawa ke? Jangan terlalu banyak ketawa. Boleh ketawa, ya, tapi ala kadar jangan keterlaluan, nanti hati jadi keras. Hati jadi akan mematikan hati kita, tak cakna. Asyik sibuk ketawa, enjoy saja, seronok sangat sampai tak kisah, tak sensitif penderitaan orang lain, masalah orang lain. Kita jadi orang yang tak kisah, hati kita jadi keras, ya. Dan of course, barang siapa yang tak masuk majlis ilmu 40 hari berturut-turut, hati pun akan jadi keras, ya. Itu sebabnya itu tip barulah, ya, bagaimana kita nak ceria. So ada WhatsApp, cari bahan-bahan yang merangsang. Ada TikTok, cari bahan-bahan yang, janganlah sibuk tengok TikTok yang ngasih gerak sana, gerak sini, gerak situ, tak apa tengok, alah kesiannya. Ya, bila artis buat gitu je, ya, dia tak ada make up, zap terus bermake up. Berapa yang tengok? 1 juta orang tengok. Allahu Akbar. Kesiannya bangsaku. Kesiannya bangsa. 1 juta orang tengok just because tak ada make up, then zap terus ada make up. 1 juta orang tengok, ya. Apa pedahnya? Dapatlah follower, boleh jadi insta famous. Tapi itulah dia, kalau itu yang you tengok, itu yang you dapat. Allah, kesiannya, ya, kesiannya. Ada manfaat ke? Pada Tok Abah tak ada manfaat lah. Pada Tok Abah lah. Mungkin pada you all banyak manfaat. Tok Abah tak tahu, ya. Masing-masing lah kan. Sebab one man's meat, another man's poison. Ya, satu benda yang baik untuk seseorang mungkin tak baik untuk orang lain. Mungkin pada Tok Abah tak ada faedah. Daripada you, oh ni contoh yang bagus, mungkin motivasi ke, I don't know. Tetapi pada kacamata Tok Abah orang tua ini, ada banyak benda yang macam sia-sia lah, benda yang lara. Tapi itulah sekarang ni, ya, orang kita, ya, berjuta tengok. Allahu Akbar. Dia kena gerak-gerak, gudek-gudek, ambil gambar. Allah, kesiannya, ya, tak kisahlah siapa pun, ya. Allahu Akbar. Kan disuruh anak dia buat itu, baik ini, ya, suruh anak menari ke apa, dan terus masukkan adalah 0,5 juta, 1 juta yang tengok. Kita bagi nasihat adalah dapat 200,000. Itu not bad lah, ya. Ada kadang 20 orang yang tengok nasihat, ya, benda yang baik, tapi 20 orang aja yang share. Kesian, ya. Itulah dia zaman sekarang, ya. Ingat, kita ni terlalu banyak hedonism, berhibur, bertemasya, nak enjoy, ya. Bukan tak boleh, seimbangkanlah, cari yang positif, ya. So change, kita boleh enjoy dalam kebaikan, enjoy dalam ilmu, enjoy dalam benda yang positif. Janganlah mana cari ilmu enjoy, belajar tentang bersyukur enjoy, apa punya Tok Abah. Well guys, orang yang paling bijaksana, orang yang sentiasa ingat tentang kematian. Apa yang akan tolong kita di dalam alam barzah, di alam kubur? Apa yang akan tolong kita, ya? TikTok awak yang gerak yang dapat 1 million followers ataupun likes itu, atau entah apa yang cakap lah, ya. Okey, dan nampak sangatnya mengajar orang. Tak nak mengajar itik berenang, ya. It is so obvious, but common sense is very rare. It's not common nowadays. Common sense is not common anymore. Ni tak apa dengar sejak tahun 70-an. Jadi kita ni terlampau fokus pada benda yang tak penting sampai benda penting. Jadi so jangan besarkan benda yang kecil, jangan kecilkan benda yang besar, ya. Dan apa kata nasihat Abu Dard, Allahumma salli ala Ibrahim Adham kepada anak muridnya yang Tok Abah selalu sebut, ya. Wahai anak muridku, buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Check it out guys, check it out and think about it. Tabayun diri, tadabbur diri, ya. Alright, ini sambung sikit-sikit lah. Oh ya, Tok Abah terlupa lagi, ya. Excited tengok you all, ya, seronok sangat, ya. Sekarang berapa orang dah? 349. Wow, semalam nak dapatkan 300 susah, hari ni dah 343 orang viewers dan 341 share. Like dan share guys, like dan share. Anis Suzani, terima kasih, ya. Zainab Hassan dah masuk, Alifah Nasiran, Nasiran tu geng Jawa tadi, ya. Siti Mariam, ya. Hanya sementara. Wah, pejabat belia sukanya hanya sementara, nama dia punya Facebooknya. Abdul Rahman,
Rifah Marjan looking forward. Yes, Tok Apa pun looking forward. Malam ni ada dan looking forward besok sebab cucu-cucu akan datang. Ya, minggu lepas Tok Abah di kuarantin tak boleh peluk cium cucu-cucu. So minggu ni excited nak peluk cium cucu-cucu yang tak dapat ya. Dua orang cucu ke ni Terengganu cuti, dua orang cucu kat Seri Petaling. So I'm looking forward this Friday. Mudah-mudahan panjang umur dapat peluk cucu yang dah 10 hari tak peluk sebab Tok Abah di kuarantin. Ya, khairan ifal. Looking forward seronok ya. Hidup akan bahagia. Alright. Okey, syukur ya. Zurinah Mak Isa pun dah masuk dan Nidahat ya. Oh, program kita. Tengok Tok Abah masih orang tua ni kan ya. Orang tua ni bila terutamanya orang lelaki, otak kanan dan otak kiri umur 60 ke atas dah mula disinkronisekan oleh Allah. Itu pun Tok Abah baru belajar. Ya, dah umur 60-an baru belajar. Ya. Kalau tidak orang lelaki banyak pakai otak kiri, tapi dah dewasa, dah tua, ya, dah warga platinum, maka otak kanan dan otak kiri di-connect ya. Allah jadikan lebih seimbang, jadi kita boleh kreatif, kita akan terus banyak orang tua-tua dia banyak idea baru. Orang dah bersara, kalau digunakan akalnya very kreatif. Tapi dia akan lambat bertindak, lambat menjawab soalan, bukannya sebab otaknya makin slow, tidak, tapi otak kanan otak kiri dah mula disinkronize, jadi dia take time untuk adjust. Orang perempuan dah begitu sejak baby. Hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Allah. So program kita dibawakan oleh program psikologi di tempat kerja yang ditunda daripada 9 hari bulan ke 21 hari bulan 6 sebab ramai yang majikan minta tangguh untuk ialah siapkan dia punya red tape, burokrasi, dia punya persediaan untuk menghantar staf mereka ke program kami. So banyak agensi kerajaan dan swasta kena ambil masa untuk dapat kelulusan LO dan sebagainya. Macam biasalah ya, standard prosedur biasa. So kita tangguhkan, kita respond to them, kita raikan mereka pada 21 Jun ya. Dan tadi Tok Abah tengok 265 orang masuk Tok Abah punya Telegram channel, waiting list untuk Mental Perkasa. So guys ya, yang belum lagi join Tok Abah punya Telegram channel, terus press the link, join now. Dan beritahu kawan sebab Facebook memang limitkan kita punya yang dapat kata tu yang dapat kata tu reminder ya, sebab memang dilimitkan sebab dia nak jual dia punya FBS dan sebagainya ya. Tapi ini pun dah 394 dalam kelas ni pun sudah hebat sebab anda telah share dan like dan share, maka ramai orang dapat masuk. Sekarang dekat 400 orang dah masuk kelas. Wow, ini sebenarnya 2 kali ganda daripada apa yang diizinkan oleh Facebook secara natural. Yang lain kalau kena bayar, kena ada FBS. So tahniah dan terima kasih kepada anda. Dan untuk semua, kalau belum join Tok Abah punya webinar Telegram Telegram channel webinar Mental Perkasa, macam mana nak memperkasakan mental, sehatkan mental ya. Lebih 40-50% orang Malaysia ada masalah tekanan mental. Itu statistik daripada KKM. Dan remaja pun ramai yang ada masalah mental, tekanan mental sebab berbagai-bagai masalah, terutamanya berkaitan dengan gadget. Itu Tok Abah punya pembacaan ya, daripada statistik yang Tok Abah baca. Maka Tok Abah terpanggil untuk buat program memperkasa kesihatan mental. Kita akan buat pada 26 tak salah Tok Abah ya. Bila masa tu Tok Abah tak ingat. Program tu 18 bulan 6, bukan 26, 18 bulan Jun. So mudah-mudahan mereka yang masuk dalam waiting list Telegram channel tu akan dapat early bird punya price, half price. Dahsyat kau. So tak nak join pun tak apa, tapi masuk dulu dalam waiting list supaya you all, just in case ada sahabat-sahabat yang you nak recommend, dapat special early bird price. Mental Perkasa, you cannot lose ya. Bagaimana nak memperkasa mental kita, sihatkan mental kita. Tok Abah bagi 150 tips, 170 tips dengan doa-doa sekali ya. Dan Tok Abah banyak buat untuk universiti-universiti, banyak kampus dan banyak agensi kerajaan dan swasta yang lepas-lepas ni, dan mereka sangat-sangat seronok, sangat-sangat teruja dan sangat-sangat terinspirasi dengan bagaimana nak memperkasa kesihatan mental. Mental kita jadi lebih stabil, lebih tenang, lebih kreatif, insya-Allah. Come join ya. Kita punya Telegram channel
Takkan 265 orang. Pagi tadi Tok Abah tengok 265. Make it 500. Come on guys. Ajak kawan. Awak register dulu. Awak masuk dulu. And then ajak kawan-kawan seramai mungkin. Anak-anak saudara yang mungkin akan dapat manfaat. Ya. Dan of course, Allahu Akbar. Tok Abah semalam berbincang dengan Tok Abah punya CEO. Dan kita dapati, ya Allah, masalah integriti sekarang ni. Satu Malaysia sedang diperhatikan oleh dunia. Ya, kita masalah integriti kita memang ke laut lah. Ya, tu sebabnya macam-macam kes jadi mahkamah dengan tu ini. Semua Tok Abah tak nak cakap secara direct, tapi you faham lah. Ya, image kita amat tercemar lah. Image kita macam bukan satu negara yang boleh dipersoalkan dia punya integriti. Dan bila Tok Abah kaji tengok, ya, mungkin dari segi kepemimpinan, dari segi organisasi, dari segi sistem dan macam-macam, dari segi sifat-sifat peribadi, daripada persekitaran, daripada semuanya berkait rapat. Dan tu sebabnya Tok Abah yang terpanggil, ya. Dan memang tiap-tiap tahun Tok Abah memang tak menang tangan, ya, nak buat program bagaimana nak memperkasa integriti dalam organisasi, baik swasta dan kerajaan. Sibuk panggil Tok Abah memang tak lagak lah. So Tok Abah akan buat pada 28 hari bulan Jun, tak salah, ya, 28 bulan Jun Tok Abah akan buat secara online bagaimana memperkasa integriti dalam organisasi. Integriti satu kemestian, kewajiban, bukan satu pilihan. Elok jugalah ada minggu integriti ni. Bukan. Tanpa integriti, semuanya gagal, semuanya kosong. Ya, sebab kejayaan tanpa integriti is kosong. Kejayaan tanpa integriti, dia berjaya tapi cara yang tidak amanah, tidak jujur, tidak telus, tidak ikut prosedur. Ada benda yang hanky-panky. It is actually failure. Tanpa integriti, semua tindak tanduk kita kosong. Tanpa integriti, apapun kehebatan dalam diri kita kosong. Macam mana nak bahagia dunia dan akhirat? So Tok Abah terpanggil. Tiap-tiap tahun memang antara program yang sangat popular yang Tok Abah kendalikan, tak menang tangan, ialah bagaimana nak hidupkan balik integriti. Dan Tok Abah pun termenung juga. Ya, kalau masalahnya daripada pihak yang paling tinggi tidak berintegriti, fikir sendiri. Ya, pihak yang paling tinggi tidak berintegriti, imam tak betul, agak-agak makmumnya betul tak? Tu Tok Abah bila dengar, bukan dengar kisah, tengok, ya, maklumat-maklumat yang Tok Abah diberikan oleh pihak-pihak yang boleh dipercayai. Tok Abah kata, ya Allah, kesiannya. Tak tahu dosa ke? Tak kesian kat bangsa ke? Ya, tak rasa bersalah ke? Macam mana dia dididik? Macam mana doa mak bapak dia? Sampai sanggup melakukan perkara-perkara yang memang tidak ada integriti. So tu Tok Abah terpanggil, ya, untuk pesan dan pesan sampai Tok Abah hilang daripada dunia ni. Tok Abah akan terus cakap tentang bagaimana nak memperkasa integriti. Bila? 28 Jun insya-Allah. Kita buat cara webinar supaya ramai orang daripada Perlis sampai ke Sabah dapat join. Ya, please, ya, please. Tok Abah tak sempat lah, ya. Ada orang akan jemput juga ke jabatan-kejabatan, kilang ke kilang. Yes, yang Tok Abah mampu dekat-dekat, mungkin Tok Abah boleh bantu. Tapi yang jauh-jauh memang tak sanggup lah, ya. Umur dah 71, ya. So I got to take care. Kena berintegriti pada diri juga, ya. Sebab integriti bermula di rumah. Baik. Itu pun satu juga perkara yang kena diwar-warkan supaya kita faham. Baik. So sambung lagi. So kita dah ada 392 dalam kata. Tak sampai 400 lagi. Ya, 483 share, 646 reaksi, 523 komen daripada anda. So Nur Syamsuddin dah masuk, Syarul Nizam, Ropiah Abdullah, ya. So mudah-mudahan lah, ya. Kumbang berduri, AJ tu dia kumbang berduri. Kumbang berduri, ingat kembang. Kumbang berduri. Fana faraway. Faraway. Jawa betul. Fana faraway. Dia tulis orang putih mana ni? Tak tulis Melayu. Faraway. Isha Ibrahim, ya, Rifah Marjan, looking forward. Yes, Cikgu Yunus. Terima kasih Cikgu. Cikgu Yunus masuk. Ina Zalina, Gina, bagi tahu kawan-kawan awak masuk Telegram channel Tok Abah untuk mental perkasa. Nur Hasinawati, ya, dah ramai makan rasuah. Itu kata Rifah Marjan. Allahu Akbar. Tok Abah makan banyak yang Tok Abah makan, tapi insya-Allah makan rasuah 1 sen pun Tok Abah, dan pesan pada semua staf, jangan terlibat dengan rasuah. Tak berkat dan memang menempah neraka. Nur Syawal, Tok Bahiyah, ya, Sabiah, Fakhrozi, ya, Hajah Saripah Sondono, ya, Umi Ailah, Jawada pun dah ada, terima kasih. Nur Hayati Bidin. Ya, ni Bidin ni macam
nama apa mertua saya punya ayah ya, Mariam Bidin, Soni Nur Hayati Bidin, Fauzia Ismail, Patch Adam Story dah sebut tadi, dan yang lainnya. Okey. Oh, 413 dalam kelas, sambung lagi. Dan Tok Abah pesan dan pesan dan pesan. Next tip, macam mana nak bahagia dan ceria. Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah dulu, don't be late. Cepat nak, cepat. Orang yang disiplin, orang yang ada sistem, orang yang sentiasa awal. Bukan kita nak ikut, oh itu kiasu bah, itu kiasu. Ya, kiasu tu yang mungkin konsep yang dibawakan oleh orang Cina. Dia nak terkedepan, tak nak kalah. Orang Islam pun disuruh kiasu tau. Ya ke? Kiasu bukan sifat yang negatif ke? Apa salahnya kalau nak menang, nak sentiasa ke depan? Orang Islam disuruh pahala yang paling banyak bila solat berjamaah ialah saf pertama. Saf paling depan. Dan kalau orang tahu fadilat saf pertama, semua akan bergaduh untuk pergi ke depan. Lah bergaduh, berlumba-lumba untuk ke depan. Itu kiasu tak kiasu? Kiasu lah tu. Nampak tak? So kita memang disuruh ke depan ya. Dalam memberi dan menjawab salam ada 70 hasanah. Ya. Itulah dia amalan sunat yang pahalanya lebih besar daripada wajib, ialah memberi salam. Memberi salam hukumnya sunat. Allah bagi 69 hasanah. Menjawab salam hukumnya wajib. Allah beri 1 hasanah. Kenapa? Allah nak suruh kita kiasu lah. Memulakan. Terkedepan. Jadi innovator. Jadi pelopor. Memulakan benda yang baik. So itu kiasu lah tu sebenarnya. Kiasu yang Allah redha. Ya. So siapakah orang yang terbaik? Orang yang mensegerakan solat di awal waktu. Kiasu tak kiasu? 4 perkara, 3 perkara yang disuruh segerakan. Kalau ada anak yang sudah cukup umur, kahwinkan segera. Kiasu lah tu. Kiasu yang Allah redha. Kalau ada kematian, segerakan selesaikan jenazah. Cepat-cepat. Kiasu lah tu. Kiasu yang positif. Nampak tak? Dan kalau kita buat dosa, segerakan bertaubat. Jangan tunggu esok lusa, kita mungkin tak hidup. Kiasu lah tu. Nak cepat, nak awal, nak segera, nak terkedepan. Kiasu lah tu. Tapi kita kadang-kadang alah orang Cina kiasu lah, dia nak itu tebak dia gitu. Tapi kita orang Islam pun disuruh kiasu sebenarnya, tapi cara yang Allah redha. Wow, if only we know. Dan Tok Abah dah pesan kepada anak-anak Tok Abah sendiri dan kepada anak orang yang cemerlang, yang akan bahagia dan ceria di dunia dan di akhirat ialah orang yang sentiasa awal. Dan being on time is late. Itu prinsip yang Tok Abah pegang. Untuk orang yang cemerlang dan ceria dan bahagia, being on time is late. Ya, nak mulakan mesyuarat pukul 8. Pukul 8 baru masuk bilik mesyuarat. Kita tak lewat, kata mesyuarat pukul 8. Mesyuarat patut start pukul 8, jemputan pukul 8, tapi pukul 8 baru nak duduk, baru nak buka file, baru nak buka dia punya laptop, baru nak tengok minit mesyuarat. Apa punya bangsa, apa punya manusia. Nak start mesyuarat pukul 8, pukul 7.45 dah duduk, dah ready. Pukul 8 aja. Baik, tepat pukul 8 kita mulakan mesyuarat dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. That's the way. Barulah betul. Ada ke nak start kerja pukul 8. Awak office start berapa? Pukul 8. Habis? Aku punch card on time, man. Aku punch card on time. Bila punch card pukul 8, boleh start kerja pukul 8. Nehi. 8 suku, 8.30 bagus start kerja. So, awak sudah curi 15 minit, 30 minit. Agak-agak berkat tak rezeki awak. Jangan tanya Tok Abah. Tanya diri dan tanya Allah. Allah yang tahu. Tengok niat awak. Ya, be careful ya. So, remember guys, being on time is late. Being on time, just in time is late. Kalau nak start kerja pukul 8, 7.45, kena duduk kat meja. Dah ready dengan semua, pukul 8, start kerja. Barulah betul. Ya, nak mesyuarat pukul 8, pukul 7.45, dah ada dah kat meja mesyuarat. Ya, dah siap dah semua. Ya, barulah betul. Ya, itu sebabnya Tok Abah sedih. Tok Abah ni biasa sangat nak mengajar manusia supaya on time. Ya, so bila Tok Abah disuruh pergi ceramah ke kursus ke, MC kata kejap ya, mereka tengah mendaftar. Dia sudah dapat surat macam mana? Dia kata pendaftaran 8 hingga 8.30, 8.30 start. Sekarang sudah 8.29, Tok Abah akan start 8.30. Biarlah orang yang mendaftar, biarkan, tak apa. So tapi
Tok Bah akan raikan siapa yang mendaftar awal dan setelah duduk dalam kelas. Walaupun bagus separuh, so let me start at 8:30 untuk meraihkan orang yang awal. Orang yang awal jangan diseksa. Orang yang lewat jangan dimuliakan. Kita tunggu 5 minit ya, 10 minit untuk mereka mendaftar. Kenapa baru nak mendaftar pukul 8.30? 8.30 start program. Tapi alah 8.30 start program, di 8.30 dia mendaftar. Apa punya bangsa? Bangsa Malaysia lah ni, gaya ramai ni. Tok Abah bukan menghina bangsa Malaysia tau, tapi nak membetulkan. So being on time is late, guys. Guys, being on time is late. Macam mana nak ceria, nak seronok? Tok Abah akan pastikan. Dan Tok Abah paling kecewa bila kita terpaksa tunda ya, sebab dia punya pegawai ataupun orang besar VIP yang nak merafikan dia lewat. Tok Abah akan jawab, tolong telefon dia punya PA, berapa lewat dia. Kalau lewat setengah jam, kita mulakan sekarang sebab banyak masa. Ya, tak apa, Tok Abah boleh minum dulu. Tak. Saya datang bukan nak minum. Saya datang untuk berikan ilmu. So rugi, kesian orang yang menunggu dalam dewan, kesian. Ya, because of one VIP lewat, maka satu program, satu dewan terpaksa tunggu atau kadang ditundakan program just because VIP lewat. Ni program ni untuk VIP ke untuk orang ramai? Ni Tok Abah dah mula bukanlah hot, tapi nak betulkan masyarakat. Orang tua dia tak ada niat lain, nak cari glamour. Dah glamour habis dah. Ni dah habis glamournya lah kan. Dah glamour habis dah. Tok Abah nak betulkan yang tak betul. Ya. So Tok Abah cukup pantang ya. Kalau kata program pukul 8, Tok Abah kena tunggu 10 minit just because ada orang masih mendaftar. Tak apalah dia nak mendaftar sebab dia lewat. Ya, dia lewat. Ya, so kalau dia tahu nak start pukul 8, pukul 7.30 dia dah mendaftar. Ni pukul 8 baru datang nak mendaftar, dia suruh kita pula tunggu. Wrong. Kurang asam kalau cikgu suruh menunggu anak murid. Kurang asam, kurang sopan, kurang adab. Ya. Adabnya ialah anak murid menunggu guru. Tapi di akhir zaman ni guru menunggu anak murid. Apa punya cerita? Kan Tok Abah cakap tentang kiasu yang digalakkan dalam Islam. Ya, kena ada beradab lah. Ya, anak murid tunggu guru, bukan cikgu kena tunggu, penceramah kena tunggu, pensyarah kena tunggu student. What is that? Dan pensyarah kata, ini ramai lagi kat luar ya, so saya bagi-bagi minit. Wrong. Tok Abah ingat masa Tok Abah, jangan, ini bukan kenangan lama, tapi my professor namanya Profesor Enoch. Ya, dia kalau start lecture pukul 8 dia terus kunci. Pukul 8 dia kunci pintu kuliah. Orang ketuk-ketuk ke yang depan kunci, belakang kunci. So siapa lewat 1 minit pun tak boleh masuk dewan kuliah. Maaf ya, Tok Abah sentiasa duduk paling depan. Tok Abah duduk paling depan sebab Tok Abah tahu pelajar yang duduk kat depan dipandang oleh profesor, oleh pensyarahnya, dan kita akan dapat konsentrasi dan impak yang maksimum. Ya, dan maaf ya, Tok Abah tak pernah kena kunci. Ya, tak, syukur alhamdulillah sebab Tok Abah sentiasa awal. Profesor Enoch ya, masa Tok Abah belajar di Universiti Melaya, ya, dia belajar mengajar plant patologi. Ya, dia kuncinya. Tok Abah kadang kesian tengok budak-budak perempuan berlari-lari, tapi kelas start pukul 8 pagi. Mereka berlari-lari pukul 8 2 minit sampai ke pintu. Nak buka kena kunci. Dalam hati kata padan buka, tapi kesian. Ya, tapi kesian. Tapi apa nak buat? Tok Abah lah akan jadi mangsa pelajar perempuan ni. Maksudnya apa? Dil, kau ada nota tak? Pinjam nota kau yang selalu awal. Tok Abah pun terangkan kepada budak-budak perempuan yang tak berapa nak sistematik dan disiplin ni. Tok Abah pun ajarlah mereka. Dia terangkan, kongsi nota, kesian. Ya. Tapi, bila kita mengajar orang lain sampai mereka faham, kita akan dapat 2 kali kefahaman. Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, kalau aku ajar kawan-kawan aku yang lewat tak dapat datang, kena kunci bilik kuliah, ya, maka aku akan dapat 2 kali kefahaman. Aku untung. Ya, aku untung. So, Tok Abah tak rasa rugi. Mudah-mudahan dapat pahala. Dan yang ketiganya, tak sengaja dapat peminat. Alah, tak apa, kita lewat tak apa. Fadlah Kamsah ada. Dia boleh ajar kita. Ya, itu pun jadi tabiat yang tak berapa baik. Ya, okey. Alright, so belajar untuk tidak lewat, datang awal, ya, nombor 25, nombor 24 tadi, baca ataupun tengok TikTok yang positif, tengok YouTube yang positif untuk merangsang, ya, tengok perkongsian satu hari satu hadis. Gunakan you punya social media ke you punya gadget untuk dapat manfaat. Jangan sekadar tengok orang yang joget-joget, goyang-goyang tangan, pusing-pusing.
tutup muka je terus ada makeup. Itu yang kau tengok berulang kali. Buat apa? Ya Allah, yang buat tu apa dalam kepala dia? Ya Allah, kesiannya. Ya, itu pun Tok Abah cannot brain ya. Tok Abah cannot brain orang yang suka tengok benda macam ini. Ya, yang tak ada makeup, zoom terus ada makeup dan dia tengok sampai 5-6 kali, sampai berjuta orang tengok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Okey. Ni bukan marah, bukan cemburu, bukan jealous. Ya. Tak ada masa nak jealous-jealous dah. Ya, dia tak ada peminat, tak ada orang follow sampai 1 juta tengok dia punya TikTok, dia punya apa. Kita buat yang baik-baiklah. Buatlah apa yang Allah suka walaupun tak ada orang yang suka. Jangan buat apa yang ramai orang suka tapi Allah benci, sebab lara, sebab sia-sia, sebab tak memberi manfaat. Jangan buat yang tidak bermanfaat ya. Our time is so short. Our time is so short, we can die anytime. Ya. Alright. Dan ingat anak-anak, sahabat-sahabat, lain nada Tok Abah pagi ni sebab sebab yalah Allah bagi ilham gitu. So mudah-mudahan Allah redha, dan yang penting anda boleh terima juga ya. Yang penting Allah redha lah ya. Dan kalau anda boleh terima, terima kasih. Tak boleh terima, terpulang pada anda, because my conscience is clear lah ya. Tok Abah tak ada niat lain kecuali untuk baiki sama diri kita apa yang tak betul ya. Let's move forward step by step insya-Allah ya. Dan program kita dibawakan oleh webinar, bukan webinar, kelas ya, kelas pada dalam kelas 21 bulan Jun. Kita punya program psikologi di tempat kerja. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful ya, akan terangkan the psychology at work ya, terutamanya memahami situasi perbezaan dan dinamika antara gender, laki-laki dan wanita. Bagaimana orang perempuan memahami laki-laki, bos perempuan dengan staf laki-laki ya, ataupun staf perempuan dengan bos yang laki-laki, dan vice versa. Macam mana nak memahami, bagaimana nak kata merangsang diri ke arah kecemerlangan. Bagaimana perbezaan cara pola pemikiran, pola emosi, pola keputusan, kreativiti dan sebagainya. Kita bincang, kita fahami. Sebab dunia ini about 50-50, laki-laki dan wanita, dan laki-laki tak sempurna tanpa wanita, dan wanita tidak sempurna tanpa input dari lelaki. Begitu. Ya, cuma kita kena faham the psychology at work. Ini benda yang sangat penting, akan memberi manfaat kepada rumah tangga, kerjaya dan hidup bermasyarakat. Ya, so psikologi tempat kerja pada 21 bulan 6 dianjak ke belakang supaya ramai majikan dapat menghantar staf mereka. Ni keperluan untuk dia punya red tape, dia punya apa birokrasi, dia punya apa nama technical ni ya. Dan ingat, program kita dibawakan oleh Telegram channel webinar Tok Abah Mental Perkasa ya, yang kita akan buat pada 18/6. Join dulu ya. Waiting list akan dapat apa nama harga early bird yang sangat menguntungkan. Bagaimana nak memperkasa mental supaya jadi mental yang sehat untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk kerjaya, untuk kehidupan, untuk dunia. Sebab anda kiriman Tuhan untuk memberi manfaat kepada dunia. Ya, anda termasuk Tok Abah, kita kiriman Tuhan untuk memberi manfaat kepada dunia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Allah cipta kita bukan main-main. Ada noble reason. Ya, sebabnya kita Tok Abah nak share bagaimana nak memperkasakan mental untuk jadi orang yang bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, agama, bangsa, dunia malah ya. Dan semalam Tok Abah, ramai orang yang bertanya Tok Abah, macam mana nak dapatkan formula apa ni, Kondisi Plus. Tok Abah bila terkena COVID-19 ya, minggu lepas ya, so Tok Abah hari pertama knockout, hari kedua knockout, tapi by hari ketiga Tok Abah dah kira okey lah, batuk, walaupun batuk tapi dah tak sakit sangat dada macam hari pertama, hari kedua, macam nak pecah dadanya. Tetapi sebab anak Tok Abah kata ambil bah Kondisi Plus, ada vitamin C menguatkan immunity system, ada Cordyceps yang akan membetulkan saraf-saraf dan juga sistem dalam badan. So Tok Abah pun ambil Cordyceps pagi petang. By hari ketiga Tok Abah dah buat FB Live. Hari keempat makin lega, hari kelima lega, hari keenam buat apa nama, dah memang almost 90% back to normal. Hari ketujuh cek balik memang zero dah, tak ada dah RTK, tak adalah COVID dah ya. Dan
Lepas tu Tok Abah rehat kat rumah extra one day, lepas tu pergi pejabat semalam. Sekarang pun alhamdulillah back to normal. Ya, adalah batuk sikit-sikit tapi langsung okey, lutut pun okey. Rupanya antara kebaikan Codis C Plus luar biasa ya. Ada vitamin C Plus, dah rasa sedap. Ada Cordyceps. Cordyceps ni herba yang akan merangsang kekurangan hidup kita ya. Untuk apa ni dah amalkan 2 bulan lah, dan memang nampak ya, lutut semakin ringan, turun naik tangga okey dan cepatlah pulih ya. Mungkin sebab kita pun dah ada vaksinasi dan sebagainya, itu membantu. Tapi warga platinum umur 70-an ya, dan tidak ada langsung kesan long covid ya, tak ada lemah-lemah, tak ada sesak nafas, tak ada all those nonsense. Alhamdulillah, syukur ya. Mungkin asbab semualah ya, termasuk pemikiran mental yang positif dan juga Codis C Plus. Ini semua ada kat link kat atas komen tu ya. Ada link kat atas tu untuk dapatkannya. Cuba, nothing tulus ya. Ya, so Tok Abah pun sangat excited dan syukur alhamdulillah. Sambung. Baik ya. Jangan lupa masuk ya Telegram channel Tok Abah ya, Mental Perkasa. Waiting list kat Mental Perkasa. Tadi 265. Takkanlah tak sampai 300 lepas ni ya. So jadikan 300 dan pastikan anda join. Ramai yang dah join. Tetapi beritahu kawan-kawan, beritahu WhatsApp group, beritahu orang lain. Tok Abah nak buat satu program Mental Perkasa online ya, untuk dah dapat masuk waiting list kat Telegram channel tu, akan dapat early bird less than half price. Wow, dan sangat berbaloi. You tidak akan rugilah. I will, bukanlah garanti, tapi insyaAllah lah. Tapi kalau betul-betul you dah attend, tak ada manfaat, minta baliklah duit ya, ya. So money back guarantee lah. Kata saya tak langsung dapat manfaat dari program ni, pulangkan balik duit saya RM49. Will do it. Kita akan pulangkan. Kalau anda minta balik, kita akan pulangkan lah ya. Kalau pihak office kata susah sikit, Tok Abah pulangkan ke awak lah. Bagi account number, I'll give back your money. Sebab kita tak nak ambil duit awak kalau awak rasa tak ada manfaat langsung apa yang kita kongsikan, insya-Allah ya. Okay, that's my promise lah ya. Kalau tak apa masih panjang umur. Okay, so jom kita dua lagi ada point, lepas tu kita wrap up ya. Point nombor 26. So ni salah satu kelemahan Tok Abah sikit ya. So ramai kawan Tok Abah ya, yang reach out ya, dia akan komen, ada Telegram channel Tok Abah, MC group 68 ya, MCKK punya grupnya Muakoba ya. Tapi tengok Tok Abah akan join, tengok komen ya sekali-sekala. Tapi ada kawan ni tiap-tiap hari dia komen, dia akan share itu ini. Dia ada pelihara ayam, dia kutip telur, dia tetap pagi pun diceritakan. Orang umur 70 tahun ya, ada cucunya kini-kini dia ceritakan, sharing. Lepas tu komen tentang negara, tentang politik, tentang ni orang hebat-hebat, makanya komen Tok Abah perhati je. Ini satu kelemahan Tok Abah. Tok Abah kurang reach out. Tok Abah baca komen. Kadang-kadang komen kalau ada kematian, Tok Abah akan doakan ya. Kalau benda yang terlampau teruk sangat, Tok Abah akan kata ini dah masuk mengumpat, ini kita kena tabayun, kena check it out ya. Nanti kita sia-sia, kita buat dosa kering ya. So ramai orang yang memang suka reach out, hubungi kawan ya. Dia sentiasa menziarahi kawan, baik secara online ataupun offline. Ini orang yang insya-Allah akan bahagia, ceria dunia dan akhirat. Barang siapa membentuk silaturahim ya, akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal. Mafhum hadis. Dan Tok Abah sangat suka. So Tok Abah pun belajar pelan-pelannya. Sebab ni kalau ada jemputan, Tok Abah kalau dah kata insya-Allah, Tok Abah akan make sure hadir. Terutamanya kawan ya, macam 2 minggu lepas, kawan lama 20 tahun yang lepas tak pernah jumpa ya, Cik Kadir, namanya Cik Kadir. Anaknya ada walimah, Tok Abah pergi tempat yang Teluk Panglima yang agak garang. Tempat dia Teluk Panglima garang. So Teluk Panglima yang agak garang, so Tok Abah pergi ya. Memang agak sukar nak sampai tu, tapi bila dah sampai, wow. Dan Tok Abah suka sangat dapat jumpa kawan yang tak jumpa 20 tahun ya. Jumpa dulu budak anak ni kecil-kecil, kita pangku-pangku, sekarang dah atas pelamin dah ya, dah dewasa, dah berumah tangga. Subhanallah. So reach out
hubungi kawan, ya. Tetapi kalau jumpa kawan, elak gosip. Gosip ni akan menjerumuskan kita di dunia, kita hina, ya, di akhirat kita bankrupt. Kita papa. Di dunia kita hina. Orang yang menggosip ni memang hina lah. Orang pandang pun apa Fadlah Kamsah ni terlibat dengan gosip murahan macam ini, ya. Tok Abah tidak, insya-Allah tidak akan terjebak dengan gosip murahan, ya. So, dan mudah-mudahan tidak terjebak dengan komunikasi yang toksik, ya. So reach out, connect dengan kawan, hubungi kawan, campur dengan orang, ya. Sebenarnya kalau ada kawan-kawan rapat ajak, jom ngeteh, Tok Abah akan cari jalan, ya. Kalau ada peluang, ada sihat, Tok Abah akan join, ya. Mengeteh lah. Dia walaupun dia orang ngopi, kita ngeteh, tak mengapalah, ya. Sesekali, ya, sesekali ku rasa teringin juga jumpa member-member lama. At our age, 70 years old, 71 almost, so kalau tak nak jumpa kawan, jumpalah. Entah esok, entah lusa, awak atau dia tak ada lagi. This is the time untuk touch base, untuk hubungi kawan. Dan hubungi kawan, reach out. Nah, sekarang boleh, ya. Terutama kadang-kadang kita tak mampu untuk jumpa secara live, secara offline, berjumpalah online, ya. So itulah, tak apa pun kadang-kadang rasa sangat bersalah kalau tak dapat jumpa member buat open house. Tok Abah pula ada program, Tok Abah pula kena quarantine. Sedih sangat, ya. Sebab nak jumpa member ni susah, setahun tak sekali, dan entah bila, anytime we can go. Sebab umur dah 70-an, anytime can go. So this is the time untuk touch base, untuk create bond balik, untuk strengthen the bond, untuk hubungi kawan, ya. Dan ini akan menyebabkan kita ceria, happy, ya. Ingat, 3 perkara untuk happy ialah someone to love, something to do, something to look forward. Ya. Okey. Dan last kali untuk pagi ni, last one, ya. So nombor 27, Tok Abah berhenti kat sini. Elak bertangguh-tangguh, ya. Buat apa pun yang buat awak happy, buat segera, takut nanti menyesal. Buat, ya. Nak minta maaf hari ini, nak buat baik hari ini, nak urut-mengurut hari ini, nak kata I love you hari ini, ya. Nak kata thank you hari ini, nak kata I forgive you hari ini, ya. Jangan bertangguh-tangguh, because time is not waiting for us. Masa itu ibarat pedang, kita tak kawal dia, dia akan potong kita, ya. Masa itu ibarat pedang, peribahasa Arab. Masa itu ibarat pedang, kita tak gunakan dia, tak kawal dia, dia akan potong kita, ya. Masa ibarat pedang, ya. So jom kita jangan bertangguh-tangguh, ya. Buat baik macam nak mati esok. Anda dan Tok Abah mungkin benar-benar mati esok. Buat baik macam nak mati esok, ya. Kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. So guys, all the best, happy birthday, happy anniversary, happy working day, ya. Buat apa pun terbaik, ya. Sampaikan assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Dan ingat, ya, kita punya program kelas psikologi di tempat kerja dianjak ke 21 Jun. Masih sempat untuk mendaftar, minta bos izinkan, ya. So ramai yang kata tak sempat lah nak minta. So we anjakkan dengan sengaja. Maka mudah-mudahan anda dapat join kita punya kelas dalam kelas, ya, secara live, ya. 9 pagi sampai 4:30 petang bersama Tok Abah dan Cikgu Saiful. Dan tolong register kat Telegram channel, ya. Early bird untuk waiting list Telegram channel Mental Perkasa, ada link kat atas. Jangan lupa pada 28 Jun kita boleh memperkasa integriti dalam organisasi. Integriti satu kewajipan, kemestian, bukan satu pilihan. Dan dalam keadaan sekarang, Allahumma selamat, tanpa integriti, semua tindak tanduk kita kosong, tak ada makna. Sebab tak ada ikhlas, amanah, kejujuran. Maka kejayaan tanpa integriti adalah kegagalan yang hakiki. Nampak berjaya tapi tak ada integriti, kosong. So itu dia, adik-adik, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan memberi manfaat pada yang bercakap dan pada yang sudah mendengar. So all the best. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.